ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita ruang dan peluang untuk bersama-sama berada di dalam majlis yang mulia ini, iaitu majlis forum anjuran Masjid Al-Ansar. Mudah-mudahan di dalam majlis yang mulia ini kita semua akan mendapat ilmu di dalamnya, amin, insya-Allah. Dan pada jemaah, pertama kali kita ucapkan, yakni kami para panelis dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Ansar, tetapi Masjid Al-Ansar kerana telah mengundang kami untuk menjayakan majlis forum ini. Dan juga seperti dimaklumkan bahawasanya panelis yang akan saya perkenalkan, yang ini yang sebelah kiri saya ini merupakan Ustaz Jazair Jumat. Beliau merupakan imam eksekutif Masjid Kampung Siglap dan juga tenaga pengajar di Masjid Al-Ansar. Dan yang sebelah lagi satu merupakan Ustaz Nur Zahan bin Abdul Halim, dan beliau merupakan imam eksekutif Masjid Al-Rabitah di Bukit Merah, dan beliau juga merupakan tenaga pengajar di Masjid Al-Ansar. Dan nama saya Yahya bin Selamat. Saya merupakan imam sembilan di Masjid Al-Ansar dan juga sebagai tenaga pengajar di sana. Jadi alhamdulillah. Dan hari ini kita akan memperbincangkan suatu tajuk yang saya rasa amat perlu sekali bagi kita untuk mengetahuinya, bahawasanya ramai di antara kita semua sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, juga mempunyai bapa mentua, mak mentua yang masih ada lagi. Dan forum ini diberi tajuk sayang anak, sindir menantu. Dan forum ini bertujuan untuk mengetengahkan di antara isu-isu yang berlaku dalam hal rumah tangga kita, kan? Antara anak dengan mak mentua dengan anak menantu. Isu-isu tersebut kita akan perbincangkan supaya kita dapat melahirkan kesepahaman antara mereka serta mengenal pasti peranan anak bagi membantu memperbaiki hubungan rumah tangga yang kadang-kadang resak, tunggu belah aja, kadang-kadang. Jadi juga memastikan hubungan baik antara menantu dan mentua yang berpanjangan sampai bila-bila, sampai akhir hayat, tidak ada perselisihan faham. Jadi ya, ini untuk tidak membuangkan masa lagi, saya ini ingin bertanya kepada teman-teman, menyoal kepada Ustaz Jazair Jumat. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita ni Ustaz, kita ni sangat perlu kepada redha atau restu ibu bapa dalam semua perkara, termasuk dalam membina rumah tangga. Kita perlukan keredaan daripada kedua-dua ibu bapa kita ataupun kedua-dua ibu mentua kita. Mereka mesti redha. Tetapi persoalan yang sering kita hadapi ialah Ustaz, adakah sempurna agama kita jika sesuatu perkahwinan itu tidak dapat restu ibu bapa? Dan juga bagaimanakah pendapat Ustaz tentang ibu bapa yang merasa berat hati, ini menerima bahkan menantu yang disukai oleh anaknya. Anaknya suka dia, tapi mak mentua dia tak suka. Macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, yang berbahagia, moderator yang kita selalu ikut di belakang beliau, maklum kita ni selalu makmum, beliau di imam. Jadi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yahya Selamat, dan di sebelah kiri saya yang saya sayangi Al-Fadhil Al-Ustaz Zahan Abdul Halim, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Saya bila Ustaz Yahya ni mengajukan soalan, pula saya kena yang pertama. Rasa macam malaikat maut saja yang tanya. Terkejut kita. Pula lepas tu beliau terus on stopwatch. Maknanya tak boleh lebih masa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada sekalian hadirin dan hadirat yang bersama-sama menjayakan majlis ilmu di samping kita ialah mengambil peluang untuk beramah mesra, untuk menikmati juada, untuk melihat-lihat barangan-barangan yang dijual, dipamerkan dan sebagainya. Alhamdulillah. Persoalan yang diajukan oleh Ustaz Yahya berhubung dengan tajuk kita sayang anak sindir menantu. Betul saya tak silap. Bukan pikul anak sindir menantu. Bukan saya. Kalau sayang anak sindir menantu, nampak macam tajuk saja dah berat sebelah. Sebab anak disayang, kenapa pula menantu kena sindir? Ini yang nak kita persoalkan. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu persoalan mungkin kita main tai chi kepada Ustaz-Ustaz nanti insya-Allah. Jadi buat sementara ini apa yang diajukan oleh Ustaz Yahya, bahawa memang dalam kehidupan kita sebagai yang bergelar anak, macam mana pun restu dan keredaan daripada kedua orang tua kita adalah sebahagian daripada kejayaan hidup kita. Kalau kita amat-amati ajaran Islam, kita dapati itulah yang ditinggalkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil ibunya dah wafat, malah sebelum lahir ayahnya telah pun meninggal dunia. Namun itu tidak terlepas dari menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang unggul sebagai insan yang bergelar anak. Dan banyak malah yang dipamerkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai menantu. Salah seorang di antara menantu baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat baginda sendiri, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya suka bawa kepada satu hadis yang cukup masyhur. Biasanya hadis ini tak terlepaslah, khususnya bagi mereka yang mengikuti khusus rumah tangga. Ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi atas 4 dasar, 4 perkara. Pertama, li jamaliha, kerana kecantikan dia. Yang keduanya, li hasabiha, oleh kerana keturunan dia. Yang ketiganya adalah li maliha, mungkin bersebab daripada hartanya. Dan yang keempat adalah lidiniha, kerana agamanya. So ada 4 faktor yang mana seorang wanita itu dinikahi. Mungkin kerana beliau tu cun betul, cantik sangat, ataupun beliau itu merupakan orang yang daripada keturunan yang baik-baik, yang ternama ataupun sebagainya, ataupun daripada kerana beliau ini merupakan orang yang mempunyai harta yang alhamdulillah banyak dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kerana agamanya. Maka Rasulullah SAW katakan, "Fadfar fi dzatil din." Baginda tak lepaskan kita begitu saja, malah baginda berikan kepada kita panduan, maka pilihlah yang wanita itu atas dasar agamanya. Taribat yadak, niscaya kamu akan berlepas tangan. Maknanya kamu ini tidak akan terikat tangan kamu, maknanya kamu akan mudah mentadbirnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang saya muliakan, mungkin nampaknya bila saya lihat ada di antara kita yang dah pun bergelar mertua.
dah pun bergelar pak mertua, mak mertua. Malah yang ada malah yang datang mertua dengan menantu. Walhamdulillah, sesuatu yang baik. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, hadis ini usah dilihat untuk perkahwinan saja. Maknanya hadis ini bila Rasul sabdakan, berikan panduan fasfar bidzati din taribat yadak, bukan bermakna ianya hanya untuk si lelaki bila nak cari pasangan hidup. Malah hadis ini panduannya secara umum, bahkan ianya merupakan suatu panduan untuk kita yang bergelar ayah, kita bergelar kedua. Maknanya dalam urusan apa juga, kepentingan agama itu yang diletakkan. Itu yang paling utama diletakkan. Kepentingan agama. Bila Rasulullah berikan pilihan kepada kita, fasfar bidzati din, pilihlah yang beragama. Bermakna itulah. Dalam sejarah, bagus juga kan ada timer. Sebenarnya tak payah tanya Ustaz, tengok ya. Dalam sejarah, kalau kita lihat, pernahkah kita selidik lebih mendalam lagi, kenapa Rasulullah SAW ramai isteri? Kenapa Rasulullah SAW mengahwini Khadijah? Itu yang pertama radhiyallahu anha. Dan mengapa Rasulullah SAW tidak beristeri lagi kecuali setelah Khadijah wafat? Kenapa dalam ramai-ramai isteri Nabi hanya Aisyah saja yang maaf cakap perawan? Kalau kita lihat, itu semuanya bukan kerana secara kebetulan sahaja. Koinsiden, tidak. Ia sebenarnya adalah merupakan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan Allah. Macam pepatah kita kan, kita pun selalu sebutkan, jodoh, hidup, mati, ajal, semua di tangan Allah kan. Maknanya jodoh Rasulullah pun di tangan Allah. Bila Rasulullah SAW mengahwini, sebagai contoh, Ummu Habibah, Rasulullah SAW mengahwini Maimunah, baginda mengahwini Hafsah, baginda mengahwini Aisyah dan isteri-isteri yang lain. Semuanya kalau kita lihat kesimpulannya adalah lantaran keperluan agama. Keperluan agama. Ini menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohlah. Ini kalau kita mungkin ada masa sikit. Ambil contoh. Nama yang pertama tadi saya sebut, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengahwini Khadijah, dan daripada Khadijah baginda memperoleh cahaya mata. Dan baginda tidak mengahwini isteri-isteri yang lain hanya setelah Khadijah wafat. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menentukan bahawa isteri pertama baginda adalah Khadijah. Jadi dalam kepada perkara urusan agama itu yang menjadi satu keperluan, sebab pada ketika itu permulaan dakwah Rasulullah SAW ternyata baginda memerlukan kepada seseorang yang dapat, kata orang, mengembalikan semangat baginda. Bayangkan jamaah dirahmati Allah, saya sejak dah ialah berbelas ataupun berpuluh tahun duduk-duduk simbang-simbang forum macam ni, tak pernah pun ada bila saya turun daripada pentas ke, keluar daripada masjid, orang cakap, Ustaz, you gila kan? Tak pernah. Agaknya kalau orang cakap macam tu, tu pakai nampak, saya tak boleh aman. Tak boleh. Susah. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam dicemuk hari-hari dengan perkataan yang macam tu. Bayangkan, yang mencemuh baginda bukan orang lain, kadang-kadang pakcik baginda sendiri, jiran baginda sendiri, orang-orang yang selalu baginda menatap hari-hari.
Maka kita memerlukan kepada seseorang yang dapat, bak kata orang itu, dapat memahami jiwa dan perasaan baginda. Maka Khadijah radhiyallahu anha memainkan peranan. Lihat, bermakna demi kepentingan agama, demi kepentingan dakwah, maka Allah menjodohkan Nabi SAW dengan Khadijah. Kesimpulannya, bermakna apa jua pasangan hidup yang ingin kita cari, sama ada ia datang daripada ibu, datang daripada ayah, nak mak tengok anak cik Salmah kau, maaf pinjam nama kalau kebetulan ada, pinjam nama je, dia kebetulan terkeluar pula Salmah, nasib baik tak Salmah. Mak tengok anak cik Salmah kau tu baik budaknya dan sebagainya. So baik budaknya, apa kriteria yang kita letakkan? Maka itulah paduan Nabi, iaitu biarlah yang dimaksudkan baik ada nilai-nilai agama yang dimaksudkan. Samalah juga bila anak jumpa maknya, biasalah anak laki-laki kadang nak jumpa bapak biasalah. Belum jumpa bapak saja, tengok bapak saja dah tahu nanti ada saja yang tak kena. Baik jumpa mak, ini biasa. Jadi jumpa mak rasa-rasanya amat hari lagi pun pinjam nama kalau kebetulan ada. Nasib baik saya tak sebut usahaan apa tu, dah panas ni baiklah. Amat nak jumpa mak, nak cakap mak, amat yang ada berkenan dengan seorang. Adalah kawan sekolah menengah lagi, whatever lah kata orang tu. Kawan sekolah menengah ke, kawan sekolah rendah ke, kawan satu kerja ke, itu tak soal. Yang penting bila ada berkenannya kita tu, maaf bahasa tak pernah sekolah Melayu. Kalau apa juga pun mesti ada penilaian-penilaian berteraskan agama. Inilah mesej yang kalau kita lihat diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab perkahwinan bukan hanya untuk setahun. Perkahwinan adalah perkongsian hidup sebenarnya kalau dalam Islam sebagaimana yang didoakan, sampai bukan setakat akhir hayat, malah menjadi teman selepas kematian juga. Begitulah. Baik sama ada anak dapat pasangannya ataupun ibu ingin menjodohkan anak, yang penting adalah apa teras-teras agama yang kita lihat. Itulah yang sebenarnya, maka disitulah datangnya kerestuan. Kerestuan kita harus lihat restu Allah yang lebih utama, bukan restu sesiapa. Sebab kalau restu sesiapa, maaf cakap itu bukan promote, restu sesiapa, kalau nak cakap macam tu, restoran pun ada namanya. Jadi olehnya demikian jemaah, nampaknya dah 14 minit ni, saya nak kena serahkan balik mikrofon kepada Ustaz Yahya, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, bersyukur. Kerana apa yang kita lihat di sini, bahawa yang kepentingan sekali dalam rumah tangga itu, dia letak agama sekali di atas. Allah dan Rasul kita letak di atas. Baru datang yang selainnya. Ini yang penting sekali. Bukan lawa sangat atau cantik sangat. Maka yang penting itu hadis agama je. Dan kita masuk kepada soalan kedua, insyaAllah. Ustaz, saya nak ajukan kepada Ustaz Nurhan. Yang ini. Jadi melayani bahtera rumah tangga Ustaz yang aman, damai dan bahagia memang menjadi impian setiap pasangan. Semua orang dan pasangan yang berumah tangga. Dan setelah mereka menempuh percintaan dan akhirnya melangsungkan pernikahan Ustaz, yang isu yang utama bagi pasangan yang baru menikah, tempat untuk mereka menginap, dan di antara jalan terakhirlah tinggal dengan mak bapak, ibu bapa. Itu jalan terakhir. Mula-mula memanglah kadang-kadang mereka dicari dulu, tapi kadang-kadang tak kesempatan. Dia kena cari pada duduk rumah mak mentua ataupun bapak mentua mereka. Tapi persoalannya Ustaz, sebagai pasangan muda yang ada pada kebiasaannya mereka tinggal bersama ibu ataupun ayah, dan kadang-kadang berlaku sindiran
daripada pihak mentua kepada menantu. Apakah nasihat Ustaz, jadi Ustaz Nurhan Ustaz, terhadap menantu ini Ustaz? Ataupun terhadap mentua ini? Apakah nasihat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa takarram 'ala nabi Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama yang saya hormati, saya kasihi moderator kita Ustaz Yahya. InsyaAllah Ustaz dah ada menantu Ustaz ya. Saya belum ada menantu, macam mana nak nasihatkan ya? Masya-Allah. Dan juga yang saya hormati, saya dikasihi Al-Fadhil, guru kepada guru-guru saya di Madrasah Al-Junaid ya, insan yang menunjukkan tawaduk bukan pada lidah tapi pada perbuatannya. Al-Fadhil Ustaz Jazair. Muslimin muslimat khususnya Masjid Al-Ansar, satu tajuk yang hebat. Umat Islam ya, bukan hanya apabila kursus rumah tangga perlu tahu bagaimana bahtera. Kadang-kadang di zaman sekarang perlu tahu nak apply GPU bagus ke, rumah 3 bilik bagus ke, lepas dah kahwin perlu ada perancangan. Kerana mukmin yang hebat adalah mukmin yang merancang, dan itu telah ditunjukkan oleh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pertama ni tuan-tuan yang saya hormati ya, mertua-mertua yang saya kasihi ya, menantu-menantu yang ada di sini ya, kita kongsi bersama. Utama sekali saya ucapkan semoga sejahteralah rumah tangga bahtera. Walaupun macam-macam kita tahu kes rumah tangga ni, saya google kat internet sikit je ada 40 kes sampai nak bunuh mertua dia pun ada tuan-tuan. Jadi ini bukan isu yang mudah-mudah ya. Kita cakap semua balik pada agama saja, semua saya kata tidak. Kita tahu realiti masyarakat kita di zaman ini sangat-sangat bobrok dan sangat-sangat berpenyakit. Ya, jadi moga-moga Allah selamatkan kita semua, dan semuanya tentulah berteraskan ilmu. Jadi tuan-tuan, tajuk kita pada hari ini sayang menantu, sayang anak sindir menantu. Kalau dalam peribahasa Indonesia dia ada sebut juga pukul dinding sindir menantu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal menantu dengan anak dia bergaduh malam-malam, bising. Jadi mertua dia nak suruh cakap macam mana ni ya? Dia pukul dinding. Orang rumah dulu dinding. Puk. Alamak, mertua dia dah bising lah. Besok pagi, menantu dia tanyalah apa yang jadi kan. Sebenarnya mertua nak suruh diam lah, dah bising bergaduh malam-malam. Tapi dia pukul dinding. Nyamuk dia kata ya. Jadi pukul dinding. Di istilah zaman sekarang pun ada pukul anak sayang menantu. Maksudnya membuat dua perkara dalam satu masa lah. Dia cakap dengan anak dia, balik lambat, jaga kau. Tapi sebenarnya dia sindir menantu. Jadi muslimin muslimah rahimahumullah, khususnya kepada menantu-menantu ya sekalian. Pertama dan utama sekali, mari kita buang konotasi-konotasi negatif di dalam jiwa dan hati kita. Apa dia konotasi negatif? Ibu mertua ni mesti payah. Sama ada kita isteri ataupun kita suami, nak deal dengan bapak mertua, ibu mertua. Apatah lagi ada cerita-cerita yang siapa dia? Kasim Selamat, lawyer, magistrate. Lagilah bertambah konotasi-konotasi negatif. Alamak, nak rempuh mak mertua ni. Macam-macam demand dia ni. Macam-macam konotasi negatif ada. Ada cerita mertua versus menantu. Subhanallah. Tapi kita jarang ditonjolkan dengan kisah-kisah mertua dan menantu di hadapan di kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kayu ukur kita adalah Rasulullah SAW. Bukan cerita-cerita ya, Shaw Brothers. Itu setakat hiburan yang baik kita ambil. Tapi yang negatif, yang penarik beca, orang susah, menunjukkan apa? Orang kaya ni semua mesti sungguh. Tak semestinya. Saya kena Abu Bakar orang kaya. Nak jadi iman tinggi macam Sayyidina Abu Bakar mesti kaya dulu. Barulah boleh sedekah semua. Ya? Jadi konotasi-konotasi negatif ni perlulah dihakis dan dibuang pertama dan utama. Jadi tajuk ini kenapa saya katakan indah? Kerana namanya sayang anak sindir menantu. Sayang, cinta. Satu benda yang kita lapaskan, dijulai dengan puji, dimanifestasikan dengan bukti yang indah semua. Cinta kan sayang. Habis sindir tu tak sedap lah Ustaz. Saya telinga panas ya. Berkesing-kesing kalau kena sindir. Nak cakap-cakap lah terus terang. Ini budak zaman sekarang tuan-tuan ya.
Kalau zaman dahulu lain, nak masuk Minang pun dia tak tanya kerja mana. Kalau mungkin zaman Ustaz Jazair dia tanya kitab apa yang kau dah habis baca, guru siapa, dengan siapa kau berguru. Kitab Aqidatul Najih, Aqidatul Najah dah habis, selamat kau nanti pasti. Kalau sekarang kerja mana? Itu yang Ustaz tadi bawakan hadis Nabi SAW. Lihatlah kepada agamanya, khususnya bila kita nak menikahi wanita. Tunkahul mar'a li arba'in. Dan juga apabila kita nak masuk Minang pun, lihat kepada nasabnya. Ini bapa mertua, ini ibu mertua aku ni ahli agama. Jadi bukan satu pihak saja nak tengok, bukan daripada mertua, dari menantu pun sebelum kahwin lebih lihat tengok keturunannya. Kerana dia nak bahteranya nak layak sama-sama bukan di dunia, tapi sehingga di akhirat, bukan sampai pintu syurga, sampai dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi konotasi yang kita nak ni kita buang dulu, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi apabila kita dengar cakap pasal sindir, perkataan sindir ni, apa istilah perkataan sindir ni tuan-tuan? Sindir ini maksudnya nak menegur dengan cara yang tak menggoreskan hati. Jadi persepsi kita biar baik. Kita sindir ni nak menegur dengan cara yang tidak tergores hati. Jadi kan tentunya tak payah nak ada kecil hati. Apa kita sindir tak cakap direct, kita buang dulu perasaan zan. Ia semua zan, kata Nabi SAW. Ya? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat juga Allah SWT mengatakan, "Ijtanibu katsiran minaz zan, ya ayyuhallazina amanu." Ya? "Ijtanibu katsiran minaz zan, inna ba'da dhanni ithmun." Jauhi prasangka. Belum ada apa-apa dah prasangka. Jadi ni buang dulu. Tak Ustaz, dia sindir memang tak ada, dia tak kena. Saya pakai kasut baru pun dia sindir. Kasut baru duit anak aku dah turun, ya. Patut anak aku tak kasih aku beli iPad, rupanya nak belikan mamat ni, isterinya ni kasut. Dah ada sindiran dan sentiasa ada waham, syak. Jadi ini yang kita buang pertama. Pertama, sindir itu tak apalah. Yang dia nak cakap ni sebenarnya ayat-ayat cinta. Walaupun bergenting, tapi sebagai menantu, ini yang dia sampaikan ni ayat-ayat cinta. Dia sayang. Kalau dia tak sayang, tak cakap. Biasalah tuan-tuan, kita satu hari pun kita akan berhadapi dengan masa-masa tua, yang mana kita lihat dunia dah banyak macam-macam yang kita rasa kita perlu nak nasihat. Tetapi kadang-kadang cara nasihat kita tidak diterima dengan baik. Jadi untuk menantu-menantu dan untuk diri saya terutamanya, apapun walaupun bagaimanapun, kecuali kalau dia melanggar dengan ayat Al-Quran dan hadis, kita telan kerana itulah kasih sayang yang nak diberikan. Pasal kadang-kadang memang kena sindir. Datang dengan rambut perang, waktu maghrib tak salat. Tapi kalau imam, kalau mertuanya sindir, wah lawa rambut, macam mak saya lah. Kan dia tak nak faham, aku tak nak faham. Dia mestilah, saya memang, saya kalau boleh nak tukar nama John, dia cakap. Kan nak macam itu. Tentu ada perkara yang wajar disindir, tetapi ada perkara-perkara yang tak wajar disindir. Namun nasihat kami untuk para menantu adalah menerima dengan hati terbuka tanpa zat, kerana itu adalah kasih sayang yang diberikan melalui sindiran-sindiran mereka. Ya? Jadi itu yang pertama. Kadang-kadang dia tak boleh dengar, asal dia telah merasakan dirinya benar. Walaupun hakikat dirinya benar, tapi dia merasa dirinya benar, itu berbeza. Jadi orang yang beriman, ibu-ibu yang saya kasihi, kita punya konotasi, orientasi kita berbeza dengan orang yang tidak beriman. Kita ni bersyukur atas nikmat iman kan? Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Nikmat yang paling besar kita cakap. Kalau kau kasih aku kekayaan pun, Allah tahu aku tenang dan aku bersyukur. Kalau kau kasih kesihatan pun, belum tahu sebesar nikmat iman. Sekarang saya tanyakan, dah ada nikmat iman itu, maka apa lagi? Pergunakanlah. Kalaulah kita ada cermin mata hitam spek cantik, kalau mata tak ada, nikmat tak? Kalaulah kasut, Masya Allah, kita beli kasut hebat-hebat, ataupun kita beli sikat rambut, ini sikat gajah ni, hebat ni. Kalau sikat rambut ikan layang, kali buka topi, minta maaf ya, siapa-siapa yang macam cermin ya, jangan marah. Maksudnya begitu. Nikmat ada tapi tidak dinikmati, rugi. Jadi nikmat terbesar yang sering kita wawarkan adalah nikmat iman.
Dan nikmat iman ini dinikmati. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, kata Nabi SAW. 3 golongan orang yang apabila berada di dalam landasan itu, dia mempunyai dan merasakan kemanisan iman. Macam mana nak rasa manis iman ni? Macam mana nak rasa? Manis ni macam mana Ustaz? Manis ni macam buah durian ke? Manis ni macam putri salad kata sari ke? Kalau tuan-tuan saya promosi satu kedai di belakang, Haji, kedai burger kat belakang tu sedap ni, burger dia manis. Manis macam mana nak cakap? Try lah sendiri, kan? Macam mana saya nak cakap? Manis tu tak boleh dicakap macam mana kita nak describe. Kena rasakan sendiri. Jadi kemanisan iman pun harus ditempuh dan dirasakan sendiri. Nah, orang yang beriman, bila datang ujian, bila datang sindiran, bila datang teguran, bila datang apa-apa, hatta diumpat, hatta difitnah, bagaimana reaksinya? Marah tak? Kadang-kadang boleh marah lah, tengok macam mana skala dia lah. Kalau skala dah sampai fitnah jadi masalah besar, dia marah, jual-jual lah, tak apa. Tapi dah marah kan? Tapi kalau biasa-biasa kena sindir, masyarakat kita ni cepat melenting kerana merasa diri besar, dan itu penyakit iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia dari tanah. Itu penyakit Fir'aun. Aku dah dapat bina piramid yang senajan dengan bintang, yang mana pada masa itu tak ada orang tahu pun macam mana nak potong. Copper was not even perfect. Tak tahu apa tu copper pun. Aku boleh potong piramid cantik-cantik. Merasa diri besar. Mereka merasa diri besar kerana mereka hebat. Itu pun telah diberikan ajaran dan berikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita yang tak ada apa-apa, mertua sindir sikit kadang-kadang ya tuan-tuan, ya. Alamak, teruk lah. Pasal apa? Pasal kadang-kadang merasa diri benar, tidak boleh untouchable. Aku dah kahwin dengan anak dia, bos dah anak dia, aku tanggung ni sampai akhirat dia, sibuk lagi nak cakap. Bahkan Nabi Ibrahim AS pernah menziarahi anaknya Nabi Ismail, tapi anaknya tidak ada. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada ini isterinya. Dia tanya, apa khabar? Bagaimana keadaanmu? Isterinya lalu bercakap, kita teruk, makan tak cukup dan sebagainya. Oh, nanti kalau suamimu Ismail datang, katakan padanya bahawa tukarlah tiang rumah ini. Apabila Nabi Ismail datang, dia diceritakan, tadi ada seorang tua datang. Apa katanya? Dia katakan tukar tiang rumah ini. Oh, itu bapa aku, Nabi Ibrahim. Maka pada hari ini aku menceraikan engkau. Kerana bapaknya kata begini, tiang rumah ni adalah isteri. Isteri ni adalah tiang kepada rumah-rumah tangga ni. Pada keesokan hari atau kelainan harinya, maaf, pada masa yang lain, Nabi Ismail juga ada mempunyai isteri yang lain. Dan apabila ditanya juga dalam soalan yang sama, Nabi Ibrahim datang, apabila Nabi Ismail tidak ada, ditanya bagaimana keadaanmu, dia menyatakan rumah tanggaku bagus, apa yang ada cukup dan sebagainya. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada suamimu, iaitu anaknya Ismail, jaga dan perhatikanlah tiang rumah ini. Maksudnya dia suruh simpan isteri ini. Pengajaran daripada kisah ataupun asar ini, ibu-ibu, adalah keterlibatan mertua iaitu Ibrahim ke atas rumah tangga anaknya diiktiraf. Bukan dah habis lepas, tapi lepas jangan pegang kuat-kuat. Ya, kerana harus corak rumah tangga di zaman ini berbeza jauh sangat. Nabi SAW sering mengingatkan, ataupun para sahabat juga sering mengingatkan, hiduplah pada zaman kamu. Ya, tak boleh semua pakai sama saja. Buktinya hantaran pun tak berbeza. Ya, itu buktinya hantarannya. Ya, jadi ibu-ibu yang saya kasih sekalian, ada kalanya apabila kita difitnah, apabila kita disindir, orientasi orang yang beriman, dia bukan tak kisah, takdiran suka-suka. Dia tahu ni nak dapat pahala free. Inilah dia sabar dalam rumah tangga. Inilah dia sabar dalam mengemudi bahtera. Kalau nak naik bahtera tapi takut di lambung ombak, baik duduk di mana? Tepi pantai saja. Jadi kadang-kadang sindiran ini tak perlu semua tu nak kena betul-betul alamak, aku asyik sindir je, mak aku sindir. Ada perkara yang baik kita ambil sindiran itu mungkin betul. Ada yang mungkin terlebih daripada kebenaran, kita nyatakan orang beriman disindir, dituduh, difitnah, diumpat adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan martabatnya dan untuk memberikan dia pahala. Ibu-ibu tak nak pahala free ke? Kalau kedai ujung cakap nak burger free, semua nak.
Tapi orang beriman yang beriman dengan yang lain, pahala free yang dia nak. Orang tak ramai pun tak apa, jadi malaikat ramai. Dia orientasinya. Orang cakap, umpat pun tak apa, tak tinggi tak apa, yang baik aku ambil. Yang tak baik Allah nak kasih aku pahala free. Nak solat, nak dapat pahala ni nak kena solat. Solat nak kena ambil wuduk nak kena betul-betul sempurna. Solat nak kena khusyuk dan sebagainya. Berapa punya susah nak dapat pahala. Ini orang cakap, orang sindir nak kasih pahala free. Anak ibu-ibu senang, ya? Ibu-ibu tidaklah. Anak-anak sekalian ya, yang menantu-menantu bersama. Baik. Saya kira cukup dahulu untuk sesi pertama ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung. Mohon maaf ya, ibu-ibu tak marah ya, anak-anak tak marah. Ya, orang yang beriman tak cepat marah, tak ada hasad, dengki, benci, riak dan takabur. Itulah orientasi orang yang beriman yang cuba untuk mendapatkan kemanisan iman, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya yang kekal abadi lebih daripada segala-gala yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.